Assalamualaikum, hai semua dan salam sejahtera. Hari ini saya Wan Muhammad Nafis bin Wan Al-Jazmi daripada kelas G5.3 akan menerangkan langkah-langkah penggunaan projek inovasi saya iaitu modul JRIM. Okey, modul JRIM ini ada dua elemen iaitu elemen bercetak dan elemen elektronik. Okey, elemen elektronik dan bercetak ini bergerak seiring untuk membantu murid masalah pendengaran memahami dengan lebih baik topik JRIM untuk mata pelajaran sains. Okey, kenapa ada dua jenis elemen? Okey, pertama, modul JRIM ini untuk bagi elemen elektronik lebih kepada content knowledge. Ini boleh digunakan oleh guru-guru dan murid secara sendiri dalam perisian ataupun menggunakan alat elektronik untuk memahami konten-konten maklumat-maklumat bagi topik JRIM ini. Jadi kita akan pergi pada penggunaan untuk modul JRIM bagi elemen elektronik. Kita akan tekan aplikasi tersebut. Okey, apabila kita tekan aplikasi ini merupakan halaman utama bagi modul ini. Jadi modul JRIM dan isyarat-isyarat ini kita nak seiringlah dengan pembelajaran murid masa pendengaran. Okey, kita akan tekan mula, tekan butang mula ataupun start mula, semua orang tahu, semua faham. Jadi kita start. Okey, dalam tajuk JRIM ini terdapat dua subtopik iaitu keadaan JRIM dan perubahan keadaan JRIM. Okey, di bawah ini merupakan isyarat bagi ayat di atas. Okay, contoh ini adalah keadaan JRIM. Ini perubahan keadaan JRIM. Okey, dalam semasa menggunakan modul JRIM ini, murid boleh mengisyaratkan sambil menggunakan aplikasi ini. Jadi kita akan pergi kepada keadaan JRIM terlebih dahulu. Okay, dalam keadaan JRIM ada tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas. Okay, yang pertama kita akan pergi kepada pepejal. Okay, dalam halaman pepejal ini pada bahagian atas merupakan ejaan jari kepada pepejal iaitu PEJAL dan di bawahnya merupakan isyarat pepejal. Kenapa ini penting? Sebab kita nak murid aplikasi terus bahasa isyarat iaitu bahasa utama mereka bagi mereka memahami maksud pepecahan ataupun cara nak tulis pepecahan ni. Bila mereka menggunakan gesture isyarat ni, mereka ingat PEPEJAL ni untuk ejaan pepecah. Dan di bawah merupakan ciri-ciri pepecah iaitu bentuk yang tetap, jesa yang tetap, istifada yang tetap, tidak boleh merupakan dan susunan aturan yang rapat. Dan contoh untuk pepecah adalah guli dan kayu. Okay, gambar ini membantu murid nak memahami balik maksud pepecah. Okey, tekan seterusnya untuk mempelajari ciri-ciri pepecah ini. Okay, kita akan tekan seterusnya. Okey, ciri pertama adalah ada bentuk yang tetap. Okey, untuk setiap perkataan tersebut terdapat isyarat bagi murid mengisyaratkan bentuk ataupun struktur ayat tersebut untuk mereka memahami struktur ayat tersebut. Okey, contoh adalah ada. Okey, ini adalah isyarat untuk ada. Bentuk, isyarat untuk bentuk. Yang, isyarat untuk yang. Tetap, isyarat untuk tetap. Okey, ini adalah video juru isyarat bahasa yang membantu murid mengisyaratkan balik struktur ayat tersebut. Okey, jadi kita akan tengok. Okey, dan ini merupakan contoh-contoh maksud bentuk itu tetap, itu ada bulat, petak dan bentuk silinder. Kita akan bagi seterusnya. Untuk ciri seterusnya sama juga dia punya input iaitu ada struktur ayat, isyarat bagi struktur ayat tersebut, ada juru bahasa dan gambar yang contoh. Seterusnya hinggalah tamat kepada ciri yang terakhir dan kita keluarlah butang kembali iaitu dia akan kembali kepada tiga keadaan JRIM tersebut. Okey, tanpa masa kita akan pergi pada subtopik yang seterusnya adalah perubahan keadaan JRIM. Okay, bila kita tekan perubahan keadaan JRIM, dalam perubahan keadaan JRIM ada tiga yang menyebabkan perubahan keadaan JRIM iaitu terima haba dan kehilangan haba. Kita akan pergi kepada terima haba sebagai permulaan. Di bawah proses terima haba ini terdapat isyarat untuk murid mengisyaratkan balik struktur ayat tersebut iaitu proses terima haba, dan tiga proses terima haba itu proses penjejatan, proses peleburan dan proses pendidikan. Kita akan ambil proses peleburan sebagai contoh. Okey, pada proses peleburan terdapat dua isyarat untuk murid mengisyarat balik proses tersebut iaitu proses peleburan, dan proses peleburan ialah pepecah bertukar kepada cecair.
Okey, jadi ada pepejah bertukar kepada cecair. Dan ini merupakan gambar yang membantu murid memahamilah proses peleburan dan jurubahasa isyarat. Okay, kita akan pergi seterusnya untuk memahami ataupun maksud dengan lebih lanjut maksud proses peleburan. Okay, dan proses peleburan maka pepejah berubah kepada cecair apabila panas. Jadi syarat tersebut diletakkan seiring dengan sultan iaitu pepejah berubah kepada cecair apabila panas, dan ini merupakan jurubahasa isyarat untuk dan ini butang kembali untuk kembali kepada halaman proses terima haba, dan tekan lagi untuk proses perubahan keadaan jiran. Kita tunjukkan kehilangan haba. Okay, terdapat dua proses kehilangan haba, iaitu proses kondensasi dan proses pembekuan. Kita akan pergi pada proses pembekuan. Okay, pembekuan ni punya isyarat apakah proses pembekuan tersebut, iaitu cecair bertukar kepada pepejah. Kita ada berbahasa isyarat dan kita ada gambar untuk memahami proses pembekuan tersebut. Dan ini merupakan seperti tadi, ini merupakan maklumat lebih lanjut kepada proses pembekuan, iaitu cecair berubah kepada pepejah apabila sejuk. Terdapat isyarat dan jurubahasa. Jadi itulah untuk maklumat-maklumat bagi topik pembelajaran jirim. Okey. Okey, sekarang kita akan berpindah kepada elemen kedua, iaitu elemen bercetak. Okey, bagi elemen bercetak ini lebih kepada pembelajaran ke diri murid masa pendengar dalam memahami lebih baik ciri-ciri ataupun topik-topik ataupun maklumat-maklumat dalam topik jirim inilah. Jadi saya akan tunjukkan dalam bentuk sebelum dia bercetak. Jadi kalau dia bercetak, dia bentuk dia macam ni lah. Sekarang kita akan pergi kepada sebelum dia bercetak ataupun dalam bentuk word yang saya hasilkan lah. Okay, jadi kita akan pergi kepada okay, jadi sama juga dia punya halaman utama dalam modul jirim, dan kita ada nota-nota ringkas dan yang cepat untuk nak ingat kembali murid. Dan benda modul jirim yang bercetak ini boleh digunakan seiring dengan pembelajaran modul jirim elektronik. Jadi apa yang menarik dengan modul jirim bercetak ni lah, kita akan pergi kepada tajuk pepejah. Okay, tajuk pepejah. Okay, yang pertama dalam modul jirim bercetak ini, dia lebih kepada pembelajaran kendiri. Okey, ini merupakan cara untuk murid fahami balik apa maksud pepejah dibentuk. Jadi telah menguji bentuk pepejah, dan isyarat-isyarat inilah membantu murid nak fahami untuk mereka belajar sendiri ataupun belajar secara self learning kepada tersebut. Dan tujuan itulah mengenal pasti bentuk pepejah, ada 3 objek dipilih, okay, langkah-langkahnya. Okay, tapi isyarat-isyarat ini lebih kepada isyarat-isyarat yang ringkas dan difahami oleh murid. Sebagai contoh, 3 objek dipilih, 3 objek yang dipilih untuk alat radas. Bagi syarat adalah pilih 3 objek. Okey, jadi murid akan pilih 3 objek, dan terdapat soalan-soalan untuk mengukuhkan pengetahuan murid bagi topik tersebut. Okey, contohnya adalah lukis objek yang terpilih dan namakan. Okey, lukis objek. Okay, jadi dia akan lukis 3 objek yang dipilih dan nak tuliskan nama bagi objek tersebut. Setelah melaksanakan eksperimen tersebut, okay, sebagai contoh langkah eksperimen adalah tekan objek menggunakan ibu jari, tukar pada objek dan langkah. Dan apa mereka boleh perhatikan, okay, tuliskan pemerhatian. Okay, dan bagi bahasa isyarat pula adalah bermaksud tuliskan apa, tulis lihat apa. Maksudnya mereka tulis apa yang mereka lihat, itu maksud isyarat tersebut. Jadi mereka akan tulis pada ruangan tersebut. Dan yang seterusnya adalah adakah bentuk pepejah tetap. Kenapa tak ada isyarat di sini? Sebab perkara ini kita nak mereka mengingat kembali isyarat tersebut. Jadi adakah bentuk pepejah tetap
mereka boleh melukis. Ini merupakan ruang bebas untuk mereka melukis jadual ataupun tulis ataupun membuat reference, melukis balik. Dan akhirnya lah tuliskan kesimpulan, tulis faham apa. Jadi mereka akan tulis balik. Pepejah ada bentuk yang tetap setelah melaksanakan eksperimen tersebut. Jadi samalah dengan eksperimen lain. Ini adalah untuk mengumpulkan pengetahuan mereka. Jadi kita akan pergi kepada subtopik seterusnya adalah subtopik perubahan keadaan ajaran. Untuk perubahan keadaan ajaran ini mengikut silibus, mereka tidak menggunakan ataupun tiada eksperimen yang spesifik lah untuk memahami perubahan keadaan ajaran. Dalam proses terima apa ni, untuk kita nak menguji pemahaman murid, mereka boleh menulis kembali apa yang mereka memahami daripada model jiran bentuk elektronik tadi. Jadi mereka akan tulis proses pendidikan, apakah proses pendidikan keadaan apa berubah kepada keadaan apa, dan bagaimana mereka berubah. Jadi proses pendidikan cecair berubah kepada gas. Jadi mereka akan tulis apakah maksud cecair berubah kepada gas. Dan sama juga dengan proses kehilangan haba, proses pembekuan, cecair berubah kepada gas. Macam mana cecair berubah kepada pepecah? Macam mana cecair berubah kepada pepecah? Mereka fahami. Jadi itulah cara-cara menggunakan projek ataupun projek inovasi yang saya hasilkan, iaitu modul JDM. Merupakan satu topik yang ringkas tapi mempunyai elemen-elemen yang sangat penting bagi murid masa pendengaran mempelajari, mengingati dan dapat melakukan struktur ayat yang lebih baik lah. Jadi bila cikgu nak gunakan, guru ataupun murid boleh menggunakan modul ini secara sendiri ataupun mereka menggunakan modul ini sambil melihat penerangan guru menggunakan modul JDM yang berelemen elektronik. Jadi hasil inovasi saya juga boleh dikepikan di Google Drive yang saya boleh kepikan, dan guru boleh mengaksesnya secara percuma kerana perkara ini dapat dikongsikan bersama. Jadi itu saja pada saya tentang penerangan langkah-langkah projek inovasi yang saya hasilkan. Semoga anda gembira dengan inovasi yang telah saya hasilkan. Terima kasih.